Sejak abad ke-16 lagi, kuasa-kuasa barat sudah mula menjajah negara-negara di Asia Tenggara. Dalam erti kata yang lain, penjajahan ini dikenali sebagai proses imperialisme. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara atau kuasa besar untuk meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Imperialisme barat telah bermula sejak zaman Empayar Yunani dan Rom. Manakala imperialisme moden pula bermula sejak abad ke-15 Masihi. Untuk pengetahuan anda, sebenarnya tujuan imperialisme barat pada peringkat awal ialah untuk menguasai perdagangan rempah yang dimonopoli oleh pedagang Islam. Setelah kita mengetahui maksud, tempoh masa dan tujuan imperialisme berlaku, elok rasanya kita mengkaji pula apakah faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan imperialisme barat di Asia Tenggara pada abad ke-19 dan ke-20. Untuk pengetahuan anda, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan perkembangan imperialisme barat di Asia Tenggara. Tentu anda tertanya-tanya, apakah faktor-faktor berkenaan? Bagi memudahkan kita memahami faktor asas imperialisme barat, anda diminta melengkapkan lembaran kerja yang telah disediakan. Lengkapkan peta iThink dengan maklumat yang dipaparkan pada skrin. Faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan imperialisme barat di Asia Tenggara pada abad ke-19 dan ke-20 ialah kedudukan Asia Tenggara yang begitu strategik sekali, iaitu terletak di antara China dengan India. Penguasaan terhadap Asia Tenggara menyebabkan China dan India berpotensi untuk dijadikan pasaran yang lebih luas bagi barangan Eropah. Revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah turut menjadi faktor perkembangan imperialisme di Asia Tenggara. Revolusi ini menyebabkan pengeluaran hasil kilang secara besar-besaran. Kuasa barat memerlukan bekalan bahan mentah secara konsisten, contohnya arang batu dan biji timah. Juga kawasan pasaran baru untuk hasil keluaran kilang mereka. Keadaan ini telah mempengaruhi dasar imperialisme kuasa-kuasa barat di Asia Tenggara. Apakah keistimewaan Asia Tenggara? Selain kesuburan tanahnya, Asia Tenggara juga mempunyai pelbagai keistimewaan lain. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang kaya dengan pelbagai bahan mentah. Ini menjadi faktor ketiga perkembangan imperialisme barat di Asia Tenggara. Bahan mentah daripada Asia Tenggara dikehendaki untuk memenuhi keperluan revolusi perindustrian di Eropah. Tahukah anda bahan mentah yang menjadi sasaran kuasa barat di Asia Tenggara? Sila lihat paparan pada skrin untuk mengetahuinya. Faktor keempat yang mendorong kepada perkembangan imperialisme di Asia Tenggara juga didorong oleh kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. Penggunaan kapal wap bukan sahaja menyebabkan muatan lebih banyak dibawa, tetapi mempercepatkan perjalanan antara timur dan barat. Tahukah anda apakah kepentingan terusan Suez di dalam perkembangan imperialisme barat? Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 telah memendekkan jarak perjalanan timur dan barat, menjadikan perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos. Bagaimana telegraf mempercepatkan lagi proses imperialisme di Asia Tenggara? Penciptaan telegraf menyebabkan kuasa barat dapat memberi arahan kepada pegawai mereka di tanah jajahan dengan cepat dan berkesan. Malah, ahli perniagaan barat juga dapat menghubungi wakil-wakil mereka di timur dengan lebih mudah.
Ini secara tak langsung menyebabkan urusan perniagaan dan perdagangan antarabangsa menjadi lebih besar. Tentunya anda masih berminat untuk mengetahui faktor seterusnya yang menyebabkan perkembangan imperialisme barat di Asia Tenggara. Faktor seterusnya ialah persaingan antara kuasa-kuasa barat itu sendiri. Portugal, Belanda, British, Spanyol, Amerika Syarikat dan Perancis bersaing untuk memperolehi tanah jajahan. Keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan, kekayaan dan sanjungan yang diperolehi oleh kuasa barat. Slogan "Beban Orang Putih" digunakan oleh kuasa barat dalam menjayakan proses imperialisme. Ini juga menjadi faktor yang mempercepatkan imperialisme. Slogan ini seringkali digunakan oleh kuasa British dan Belanda untuk mendapatkan tanah jajahan. Mereka mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun serta bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang sejahtera. Tahukah anda bahawa kuasa Perancis berpegang kepada slogan menyebarkan tamadun? Kita juga tidak boleh abaikan faktor penyebaran agama Kristian dalam perkembangan imperialisme. Kuasa Portugis, Belanda dan Spanyol memainkan peranan utama di dalam perkara ini. Melalui topik perbincangan berkaitan imperialisme tadi, kita dapat memahami maksud imperialisme dengan lebih jelas. Saya akan terus menghargai prinsip demokrasi dan mengamalkan rukun negara agar kestabilan dan keharmonian negara dapat dikekalkan.
Menarik kan apa yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa teruskan pembacaan buku teks anda. Selamat mengulang kaji. Episod kali ini akan berfokus kepada faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme ialah perasaan cinta pada bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Antara faktor-faktor kemunculan nasionalisme ialah dasar penjajahan barat, pengaruh agama, karya kesusasteraan, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual, pengaruh media massa, sistem pengangkutan perhubungan dan pengaruh luar. Faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara ialah dasar penjajah barat. Dasar ini menimbulkan perasaan tidak puas hati terhadap rakyat tempatan Asia Tenggara. Penduduk Asia Tenggara juga tidak diberi peluang melibatkan diri dalam sistem birokrasi barat. Malah, dasar ekonomi penjajah juga menindas rakyat tempatan. Contohnya, sistem tanaman paksa yang dilaksanakan di Indonesia dan sistem polo di Filipina. Kemasukan imigran juga menyebabkan penduduk tempatan tidak mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Contohnya, penjajah Belanda membawa masuk imigran Cina ke Indonesia. Selain itu, wujud jurang sosial yang ketara. Penjajah menganggap bahawa diri mereka berada dalam kelas yang tersendiri. Mereka hanya bergaul dengan pihak tertentu sahaja. Contohnya, dengan golongan bangsawan tempatan dan golongan pegawai kerajaan berpendidikan barat. Pengaruh agama turut memberikan impak yang besar ke atas perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Agama telah berjaya menyatukan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan, pengaruh kebudayaan barat dan agama Kristian. Penyatuan ini dimanifestasikan dalam bentuk gerakan pembaharuan. Contohnya, gerakan Islah di Tanah Melayu dan Indonesia. Penentangan juga dapat dilihat dengan penubuhan persatuan. Ini seperti Persatuan Belia Buddha yang ditubuhkan di Burma pada tahun 1906. Agama Kristian juga menyatukan penduduk pribumi Filipina. Mereka dianggap sebagai penganut kelas kedua. Faktor seterusnya ialah karya kesusasteraan. Karya ini menyampaikan mesej kesengsaraan dan kekecewaan terhadap penjajah. Contohnya di Filipina, novel Noli Me Tangere, karya Jose Rizal dan novel Putera Gunung Tahan, karya Pak Sako di Tanah Melayu. Di Indonesia pula, pengaruh karya cerpen Chairil Anwar bertajuk Kerikil-Kerikil Tajam dan Kemakam Bonda amat berpengaruh sekali. Faktor pencetus seterusnya ialah berkaitan dengan sistem pendidikan. Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih. Pendidikan sekolah vernakula kurang kemudahan pendidikan. Pendidikan hanya terhad kepada pihak tertentu sahaja. Contohnya, golongan elit dan penduduk bandar. Malah sikap pilih kasih ini juga ketara di dalam memperolehi jawatan dalam pentadbiran penjajah. Misalnya, di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakula sukar untuk mendapatkan pekerjaan berbanding lepasan sekolah Inggeris. Golongan intelektual juga turut memberi sumbangan yang bermakna kepada kemunculan semangat nasionalisme. Mereka didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam ketika melanjutkan pelajaran ke Eropah dan Asia Barat. Mereka telah memimpin gerakan nasionalisme di negara masing-masing. Pada peringkat awal, perjuangan mereka hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka dibela.
pengaruh media massa akhbar dan majalah juga turut berupaya menyebarkan idea nasionalisme kepada rakyat tempatan. Pihak penjajah merasa terancam dengan pengaruh media massa yang menggugat kepentingan politik mereka. Di tanah Melayu, antara yang berpengaruh ialah Al-Ikhwan, Saudara, Warta Malaya dan Majlis. Terdapat juga faktor sampingan yang lain. Antaranya ialah perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Perkembangan jalan raya dan jalan kereta api memudahkan pergerakan rakyat untuk bertemu pemimpin nasionalis. Perkhidmatan telegraf dan telefon memudahkan hubungan dalam kalangan mereka. Seterusnya, faktor yang terakhir ialah pengaruh dari negara luar. Kejayaan Jepun menewaskan China pada tahun 1895 dan Rusia pada tahun 1905 telah memberi keyakinan kepada pihak nasionalis untuk menentang penjajah. Malah, perjuangan Mahatma Gandhi di India juga turut memberi inspirasi kepada rakyat Asia Tenggara. Selesai sudah perbincangan kita tentang faktor-faktor kemunculan nasionalisme. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dapat dibahagikan kepada dua tahap. Setiap tahap mempunyai ciri dan bentuk gerakan yang berbeza. Ciri-ciri tahap pertama ialah penentangan masyarakat secara terbuka, bersifat setempat, tidak mempunyai organisasi. Isu yang diperjuangkan ialah isu kebudayaan, agama dan hak pribumi. Gerakan dipimpin oleh golongan yang berpendidikan Barat dan Asia Barat. Mereka lebih menekankan kesedaran politik, menuntut hak dikembalikan serta taraf hidup diperbaiki. Mereka tidak berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Adakah perjuangan pada tahap pertama menghasilkan kejayaan? Sebenarnya, perjuangan tahap pertama kurang berkesan. Pada tahap kedua, perjuangan nasionalisme lebih tersusun dan mempunyai matlamat yang jelas. Antara ciri-ciri tahap kedua ialah gerakan bersifat radikal, mempunyai organisasi atau pertubuhan politik, dipimpin oleh golongan berpendidikan Barat, menuntut kemerdekaan, ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat. Berdasarkan perbandingan ciri kedua-dua tahap yang kita buat tadi, maka jelas bahawa matlamat perjuangan kedua-dua tahap ini adalah sama, iaitu untuk membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah. Sebenarnya, ada satu negara di dunia yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa Barat atau Timur. Adakah anda tahu negara manakah yang dimaksudkan itu? Sudah tentu negara gajah putih, iaitu Thailand. Walaupun negara Thailand tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa, namun nasionalisme tetap muncul dan berkembang dengan pesat di negara ini.
Sebagai rakyat Malaysia yang taat setia, kita hendaklah sentiasa mempunyai semangat patriotik dan jati diri yang kukuh. Kemerdekaan yang kita capai hendaklah terus dipertahankan agar negara kita tidak lagi dijajah oleh mana-mana kuasa. Baiklah, sampai di sini sahaja. Jumpa lagi. Kita akan meneruskan perbincangan kita tentang satu lagi tajuk di dalam bab 2, iaitu Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat memahami faktor-faktor pemangkin nasionalisme dan menguasai format menulis soalan kemahiran berfikir. Untuk memulakan episod kita pada hari ini, apa kata kita cuba bincangkan soalan yang berkaitan dengan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu terlebih dahulu. Soalan perbincangan kita ialah, apakah faktor-faktor yang telah menaikkan semangat nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua? Berdasarkan apa yang dipaparkan, kita dapat mengetahui bahawa terdapat 8 faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu. Faktor utama pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu ialah British telah memperkenalkan sistem politik Barat pada tahun 1874 melalui Perjanjian Pangkor. Melaluinya, Residen telah mengambil alih pentadbiran daripada pembesar tempatan. Pembesar tempatan diberikan pensyen. Perubahan ini mencabar amalan, tradisi dan maruah pembesar. Faktor seterusnya ialah sistem pendidikan Inggeris dan sekolah vernakular telah melahirkan golongan intelek Melayu. Mereka telah menggunakan idea-idea baharu untuk mempengaruhi penduduk tempatan agar menolak pengaruh British. Mereka telah memainkan peranan penting dalam menyedarkan bangsa Melayu. Mereka telah menggunakan idea baharu yang didapati untuk menolak penjajahan British. Adakah dalam kalangan anda yang dapat menerangkan tentang dasar yang diamalkan oleh British di Tanah Melayu? Sebenarnya, dasar British ialah menggalakkan orang asing untuk menetap di Tanah Melayu. Mereka digalakkan untuk melabur, berniaga, berdagang dan bekerja di negara kita. Tindakan ini telah meningkatkan jumlah imigran dan menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan. Orang Melayu kekal dalam ekonomi tradisional. Golongan imigran pula telah menguasai pelbagai bidang. Misalnya, perlombongan biji timah, perladangan getah dan perniagaan. British juga membuka bandar baru sebagai pusat pentadbiran. Kemudahan infrastruktur meningkatkan taraf hidup di bandar, misalnya elektrik, perkhidmatan pos, telefon, sekolah dan hospital. Orang Melayu kekal di kampung dengan segala kekurangan. Apa lagi kesan yang dapat kita lihat akibat dasar yang diperkenalkan oleh British? Dasar British juga telah mewujudkan jurang sosial yang ketara. Jelas taraf kehidupan yang berbeza antara penduduk tempatan di luar bandar dengan imigran di bandar. Keadaan ini menyebabkan orang Melayu semakin mundur. Golongan intelek Melayu telah menjadikan perkara ini sebagai isu gerakan nasionalisme Melayu. Faktor seterusnya ialah pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Pihak Jepun telah memperkenalkan konsep kawasan kesemakmuran Asia. Tujuannya untuk menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan dalam kalangan negara Asia. Jepun berjanji akan memberi kemerdekaan. Apa yang sebenarnya berlaku?
pendudukan Jepun telah menyebabkan kesengsaraan hidup. Pentadbiran Jepun amat kejam. Berlaku kekurangan barang keperluan seperti makanan dan ubatan. Ini menyebabkan penduduk tempatan membenci semua jenis penjajahan barat atau timur. Untuk pengetahuan anda, sebenarnya penduduk tempatan Tanah Melayu terus menjadi mangsa penindasan. Tentu anda terfikir, siapakah yang menindas mereka selain daripada British dan Jepun? Penduduk tempatan Tanah Melayu menjadi mangsa kekejaman Parti Komunis Malaya PKM yang menguasai Tanah Melayu selama 14 hari selepas kekalahan Jepun. PKM telah menguasai balai-balai polis dan memerintah dengan kejam. Mereka telah menangkap dan membunuh ramai orang Melayu yang dianggap sebagai tali barut Jepun. Rumah-rumah orang Melayu telah dibakar. Tindakan ini telah mencetuskan konflik perkauman di Tanah Melayu. Perbuatan PKM telah dibalas oleh orang Melayu. Contohnya seperti Perak, Johor, Negeri Sembilan dan Pahang. Faktor pemangkin nasionalisme juga disebabkan oleh gerakan Pan-Islamisme sedunia. Tahukah anda apakah tujuan gerakan Pan-Islamisme? Gerakan ini merupakan gerakan intelektual bertujuan untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam untuk menentang penjajahan Barat. Gerakan ini didukung oleh pelajar Islam dari seluruh dunia. Antara tokoh terkenal ialah Sheikh Muhammad Abduh, pensyarah Universiti Al-Azhar, Mesir. Tulisan Muhammad telah disebarkan melalui majalah Al-Manar. Selain itu, terdapat gerakan Wahabi di Arab Saudi yang mempunyai matlamat yang sama. Kesedaran politik serantau juga memberi kesan perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu. Gerakan nasionalisme di Indonesia memberi kesan yang ketara kerana persamaan dari segi geografi dan budaya dengan Tanah Melayu. Ramai golongan nasionalis Indonesia terdiri daripada penulis. Karya mereka menjadi bahan bacaan masyarakat di Tanah Melayu. Kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan penerimaan unsur kegiatan nasionalisme. Baiklah, kita mengingatkan semula 8 faktor yang membangkitkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua yang kita telah bincangkan tadi. Pengenalan sistem politik Barat, perkembangan sistem pendidikan, kesedaran politik serantau, dasar British, gerakan Pan-Islamisme sedunia, pendudukan Jepun, penguasaan Parti Komunis Malaya, kemunculan mesin cetak. Kita dapat simpulkan bahawa perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang saling berkait di antara satu sama lain. Ingat ya, kita perlu banyak menulis latihan kemahiran berfikir agar kita mahir dengan format jawapannya. Soalan perbincangan kita pada hari ini bertajuk, andaikan anda salah seorang daripada pemimpin nasionalis di Tanah Melayu ketika itu, apakah tindakan yang akan anda lakukan bagi menangani penjajahan kuasa British? Bagaimana? Mudah untuk menjawabnya? Jangan bimbang. Begini jawapannya. Andainya saya salah seorang pemimpin nasionalis di Tanah Melayu ketika itu, tindakan yang akan saya lakukan bagi menangani penjajahan British ialah saya akan berunding dengan pihak British agar memberi kemerdekaan dengan segera kepada Tanah Melayu. Sebagai pemimpin, saya juga akan menubuhkan parti politik
pelbagai kaum untuk menunjukkan kerjasama dan perpaduan masyarakat Tanah Melayu kepada penjajah British. Saya juga akan menyeru rakyat Tanah Melayu agar memboikot semua bentuk kerjasama dengan penjajah British. Caranya seperti tidak menyokong usaha pembangunan yang dilakukan oleh penjajah atau menyeru rakyat tidak menjadi kaki tangan pentadbiran kerajaan penjajah British. Sebagai pemimpin, saya juga akan mendesak penjajah British menjaga kebajikan penduduk tempatan dengan memberikan keistimewaan dan keutamaan dalam hal perjawatan kerajaan, pendidikan, kesihatan dan agihan ekonomi yang lebih adil. Akhir sekali, saya akan mengajak rakyat Tanah Melayu untuk mengadakan demonstrasi aman atau rapat umum agar penjajah British memenuhi segala tuntutan demi kesejahteraan rakyat. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui tajuk perbincangan tadi, kita dapat memahami faktor-faktor pemangkin nasionalisme dan menguasai format menulis soalan kemahiran berfikir. Teruskan usaha yang gigih untuk berjaya. Sehingga berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Episod pembelajaran pada kali ini masih lagi membincangkan topik nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Pada hari ini, kita akan berikan perhatian pada gerakan nasionalisme yang melibatkan peranan akhbar, majalah dan novel dalam membangkitkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1920-an dan 1930-an. Di penghujung topik ini, kita akan dapat mengetahui tujuan akhbar, majalah dan novel diterbitkan pada tahun 1920-an dan 1930-an. Nama-nama tokoh akhbar, majalah dan novel, nama-nama akhbar, majalah dan novel yang diterbitkan pada tahun 1920-an dan 1930-an, isu dan tema yang terdapat dalam akhbar, majalah dan novel. Akhbar, majalah dan novel merupakan media cetak yang memainkan peranan penting dalam membangkitkan semangat kebangsaan dalam kalangan penduduk tempatan pada tahun 1920-an dan 1930-an di Tanah Melayu. Sebelum kita membincangkan isu, tema dan persoalan yang terdapat dalam akhbar, majalah dan novel, ada baiknya kita mengetahui tujuan media tersebut diterbitkan. Untuk pengetahuan anda, media cetak tersebut diterbitkan untuk menyemarakkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk Tanah Melayu, menyedarkan bangsa Melayu agar bangun menentang penjajahan dan memajukan bangsa Melayu. Cuba lihat gambar yang dipaparkan. Siapakah tokoh yang anda lihat itu? Adakah anda mengenali mereka? Apakah peranan dan sumbangan mereka kepada negara kita? Sebenarnya mereka adalah tokoh-tokoh akhbar yang terkenal dalam tahun 1920-an dan 1930-an di Tanah Melayu. Mereka ialah Zainal Abidin bin Ahmad Zakbar, Abdul Rahim bin Kajai dan Dato' On bin Jaafar. Cuba perhatikan renungan mata mereka. Renungan ini menunjukkan jiwa patriotik yang tinggi yang dimiliki oleh mereka. Adakah kita juga mempunyai semangat seperti mereka? Cuba renungkan. Tahukah anda, 3 tokoh berkenaan merupakan
pengarang akhbar terkenal dalam tahun 1920-an dan 1930-an. Apakah nama akhbar-akhbar yang diterbitkan pada masa tersebut? Akhbar yang terkenal pada masa itu ialah Warta Melaya, Lembaga Melaya, Majlis, Utusan Melayu, Warta Negara dan Fajar Sarawak. Terdapat beberapa isu yang menjadi tumpuan akhbar meliputi aspek sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Dari segi sosial dan pendidikan, isu yang sering dibangkitkan ialah memajukan pendidikan tinggi orang Melayu, menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan, menggalakkan tabungan kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak, mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu, meminta taraf sekolah Melayu dibaiki, menyeru orang Melayu tidak meninggalkan pendidikan Islam. Jelaslah masyarakat Melayu amat mementingkan dan mengambil berat tentang pendidikan anak-anak. Akhbar Melayu juga menerbitkan pelbagai isu ekonomi seperti menggalakkan penubuhan syarikat kerjasama, menggalakkan perniagaan dalam kalangan orang Melayu, melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka, menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat, meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang yang mengancam ekonomi tempatan, meminta mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur. Bolehkah kita teruskan perbincangan kita? Apa kata kita fokus tumpuan kita kepada isu politik pula? Antara isu politik yang menarik perhatian akhbar Melayu dalam tahun 1920-an dan 1930-an ialah mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu, mengkritik para pembesar dan Raja-Raja Melayu kerana tidak melaksanakan kepemimpinan yang sewajarnya untuk rakyat, menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan, menuntut diadakan Malay Administrative Service MAS untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan, menyeru orang Melayu di seluruh tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan, menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan. Di awal episod tadi, ada dinyatakan bahawa majalah juga turut memberi sumbangan kepada perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Majalah memfokuskan persoalan untuk memajukan bangsa melalui rencana dan puisi yang disiarkan. Sehingga tahun 1940-an, terdapat 120 buah majalah pelbagai corak telah diterbitkan. Pada hari ini, kita akan beri tumpuan kepada 3 majalah utama, iaitu Majalah Guru, Majalah Pengasuh dan Majalah Bulan Melayu. Untuk pengetahuan anda, pengarang Majalah Guru ialah Muhammad Datuk Muda-Linggi. Isu-isu apakah yang menjadi perhatian majalah ini untuk penerbitannya? Isu-isunya ialah pendidikan anak-anak Melayu, meniupkan semangat cinta akan negara, menyeru perpaduan dalam kalangan orang Melayu, membaiki taraf hidup orang Melayu dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan guru sebagai pemimpin bahasa. Baiklah,
kita sambung perbincangan kita untuk majalah seterusnya. Cuba fikirkan apa isu yang dibangkitkan oleh majalah pengasuh pula. Adakah isunya sama seperti majalah Guru? Isu-isu yang menjadi pokok persoalan majalah pengasuh ialah menggalakkan pendidikan dalam kalangan orang Melayu, memperluaskan ilmu dalam pelbagai bidang, memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam, menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk. Jangan kita lupa untuk mengetahui tentang majalah Bulan Melayu yang turut memberi sumbangan besar kepada perkembangan nasionalisme di negara kita. Tahukah anda, pengarang majalah Bulan Melayu adalah seorang tokoh wanita yang terkenal di dalam sejarah tanah air kita? Beliau ialah Puan Zainun Sulaiman. Isu dalam majalah ini agak menarik perhatian ramai. Antara isunya ialah menggalakkan perpaduan dalam kalangan guru perempuan Melayu Johor. Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri. Mendorong wanita menjaga kesopanan dan nilai-nilai Islam dan budaya Timur. Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa. Jelas di sini, majalah Bulan Melayu lebih mengutarakan isu yang berkaitan kaum wanita Melayu. Adakah anda semua minat membaca novel? Sebenarnya, dengan membaca novel, terutamanya novel sejarah, kita boleh memperolehi banyak maklumat yang berguna. Baiklah, kita sudah sampai kepada isi perbincangan yang akhir dalam tajuk ini, iaitu berkaitan novel. Novel-novel yang diterbitkan dalam tahun 1930-an membawa mesej tentang semangat kebangsaan yang patut dimiliki oleh generasi muda. Mesej-mesej ini jelas dalam novel Keris Melaka, Putera Gunung Tahan, Anak Mat Lela Gila dan Melur Kuala Lumpur. Antara tema semangat kebangsaan di dalam novel-novel ini adalah seperti semangat perjuangan menentang penjajah Portugis, menggunakan sejarah sebagai inspirasi perjuangan, semangat wira pemuda tempatan dalam menghargai maruah, menghargai warisan bangsa, merasa bangga dengan kebolehan sendiri dan emansipasi atau kebebasan wanita dalam menentukan hala tuju kehidupan. Keseluruhannya, peranan yang dimainkan oleh akhbar, majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan adalah amat jelas. Pembaca mendapat idea dan pendedahan yang banyak tentang gerakan nasionalisme.
Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui tujuan akhbar, majalah dan novel diterbitkan pada tahun 1920-an dan 1930-an. Nama-nama tokoh akhbar, majalah dan novel. Nama-nama akhbar, majalah dan novel yang diterbitkan pada tahun 1920-an dan 1930-an. Isu dan tema yang terdapat dalam akhbar, majalah dan novel. Tanggungjawab mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan pada masa hadapan adalah terletak di bahu anda semua. Hingga berjumpa lagi.